InsyaAllah untuk malam ni kita akan berbincang berkaitan tentang peristiwa sirah Nabi SAW dan kita berada di tahun yang pertama hijrah. Ada beza tuan-tuan, tahun yang pertama hijrah dengan tahun yang pertama kenabian. Kalau kita tengok pada kitab-kitab sirah tuan-tuan akan dibahagikan kepada dua. Ada yang disebut sebagai tahun kenabian, ada yang disebutkan sebagai tahun hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini. Sama-sama kita berada di dalam rumah Allah dan juga berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk malam ni kita akan berbincang berkaitan tentang peristiwa sirah Nabi SAW dan kita berada di tahun yang pertama hijrah. Ada beza tuan-tuan, tahun yang pertama hijrah dengan tahun yang pertama kenabian. Kalau kita tengok pada kitab-kitab sirah tuan-tuan akan dibahagikan kepada dua. Ada yang disebut sebagai tahun kenabian, ada yang disebutkan sebagai tahun hijrah. Apa maksudnya tuan-tuan? Tahun kenabian adalah merujuk kepada zaman Nabi di Mekah, iaitu bermula daripada peristiwa Nabi menerima wahyu pertama, dilantik menjadi Rasul ketika usia Nabi 40 tahun sampailah kepada usia Nabi SAW 53 tahun. Ada 13 tahun di situ, daripada tahun pertama kenabian sampailah tahun yang ke-13 kenabian. Bila disebut tahun pertama hijrah, maka bermulalah cerita, iaitu peristiwa Nabi berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita bila dengar saja perkataan tu tuan-tuan, kita memang cakna dah. Ada zaman Mekah, ada zaman Madinah. Tahun hijrah pula, kalau hari ni kita kira dah cecah 1444 tahun. Tapi kalau ikut pada fasah sirah Nabi SAW, dia terhenti pada tahun yang ke-10 hijrah. Okay, daripada tahun pertama sehinggalah tahun yang ke-10 hijrah. Hari ini tuan-tuan, setelah kita melalui sekitar 4 tahun pengajian sirah kita ni. Setelah 4 tahun tuan-tuan, kita dah bincang zaman-zaman Mekah. Dan hari ini kita berada di tahun yang pertama hijrah. Dan kita dah bincang dah juga tuan-tuan peristiwa hijrah Nabi. Kemudian apa plan perancangan strategik Nabi setelah Nabi ni menjadi pemerintah di Madinah. Kita dah bincang dah. Dan Nabi SAW juga telah menunjukkan kepada kita macam mana masyarakat Madani yang dibentuk dengan air tangan baginda Nabi SAW. Persefahaman yang Nabi bina antara Muhajirin dan Ansar. Kalangan Ansar pula ada Aus dan Khazraj. Kemudian Nabi SAW buat satu perlembagaan di antara orang Mekah Madinah dan juga di antara pemerintah Madinah dan juga orang-orang Yahudi Madinah. Ni kita dah bincang tuan-tuan. Kesempatan-kesempatan yang lalu kita dah bincang dah. Hari ini tuan-tuan, tahun yang pertama hijrah sebelum berlakunya peperangan. Tahun pertama hijrah ni ada 3 sariyah. Ada 3 sariyah yang berlaku pada tahun ini. Dan sebelum berlakunya peristiwa ni tuan-tuan,
Seperti mana yang disebutkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW dan direkodkan dalam riwayat-riwayat sirah, paling tidak Nabi dan para sahabat yang baru hijrah ke Madinah ni, mereka telah diancam dengan 3 ancaman. Ada 3 ancaman, tuan-tuan. Pertama, iaitu ancaman daripada Abdullah bin Ubay kepada Nabi SAW. Abdullah bin Ubay asalnya hampir-hampir nak ditabalkan menjadi pemerintah di kota Madinah. Minta maaf, di kota Yathrib. Madinah ni tak ada kaitan dengan Abdullah bin Ubay. Itu selepas Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah, Yathrib ni hampir-hampir mentabalkan iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemerintah. Dalam riwayat-riwayat menyebutkan, tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ni dah tempah dah mahkota dia, nak tinggal dipakai sahaja dan ditabal menjadi pemerintah. Tiba-tiba orang Aus dan Khazraj, rakyat di Yathrib ni bukan berpaling tadah, tuan-tuan, tapi dia merasakan ada pemerintah yang lebih layak, yang patut diangkat di kota Yathrib ni untuk menjadikan negeri ni negeri yang merdeka. Maka mereka telah bersetuju dalam perjanjian Aqabah, sehinggalah Nabi diangkat menjadi pemerintah di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi pun sampai. Bila Nabi SAW sampai di kota Madinah, ancaman pertama yang Nabi dapat adalah daripada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni, tuan-tuan, dia mengancam Nabi SAW dengan ancaman lah, iaitu nak menghalau Nabi dan juga orang-orang Mekah. Tapi tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ni sebenarnya dia penakut. Dia dan juga orang-orang kawan-kawannya sebenarnya penakut. Dia ancam Nabi adalah setelah Quraisy mengancam Abdullah bin Ubay. Quraisy sebenarnya dia tak iktiraf Nabi ni sebagai pemerintah Madinah. Sebab ni antara kerajaan dengan kerajaan, tuan-tuan. Dia tak iktiraf. Jadi dia hantar surat rasmi di antara pemerintah Mekah adalah kepada Abdullah bin Ubay. Dan apa kata orang-orang Mekah kepada Abdullah bin Ubay? Dia kata apa? Kalau kamu sembunyikan Muhammad, ketahuilah, wallahi, ini dalam surat Quraisy, demi Allah, kami akan mengusir kamu dan kami akan memerangi kamu. Dan kami akan memerangi kamu dan menghalalkan wanita-wanita kamu. Jadi adanya ancaman daripada Quraisy kepada kota Yathrib. Abdullah bin Ubay ni takut, tuan-tuan. Jadi bila dia takut, dia mengancam baginda Nabi SAW. Dia jumpa dengan Nabi, lalu dia ancam Nabi. Dan Nabi sebut satu perkataan yang menyebabkan Abdullah bin Ubay ni diam 1000 bahasa. Dan tuan-tuan tak dengar lagi lepas tu Abdullah bin Ubay ni ancam Nabi, melainkan dia menjadi munafik. Apa dia, tuan-tuan? Nabi SAW kata apa? Kalau kita tengok dalam terjemahan, dia kata apa? Jangan kamu ni jadi bodoh. Dia kata macam tu. Tapi dalam bahasa yang lebih lapik lah, tuan-tuan. Ini bahasa kita lah. Jangan kamu jadi bodoh. Sebab apa? Kalau kamu memerangi aku, bererti kamu memerangi bangsa kamu sendiri. Quraisy tak jadi apa-apa sebab dia duduk di luar kota Yathrib. Kamu duduk di kota Yathrib, kamu berperang di antara kamu. Sebab sebahagian daripada orang Aus, Khazraj dah menjadi muslimin. Kalau kamu perangi aku, kamu telah menghancurkan negeri kamu. Dan kalau kamu memerangi aku, artinya kamu ni tak boleh menjadi negeri yang merdeka. Sebab apa? Masih lagi duduk di bawah telunjuk Quraisy. Jadi apa sebab kamu nak diangkat menjadi pemerintah? Kalau macam inilah cara kamu berfikir, sepatutnya kamu kena berhadapan dengan Quraisy. Tubuh negara yang merdeka, bukan menjadi negara di bawah telunjuk Quraisy. Jadi Abdullah bin Ubay ni diam, tuan-tuan. Lepas tu memang dia tak berbunyi dan dia tak berani untuk mengancam apa-apa pada Nabi SAW. Ini pertama. Yang kedua, iaitu ancaman daripada Abu Jahal kepada Sa'ad bin Mu'az. Kalau kita tengok dari riwayat sirah, Sa'ad bin Mu'az ni merupakan pembesar kepada orang-orang Ansar. Orang Ansar ni orang Madinah. Orang Madinah yang beriman digelar sebagai Ansar. Ketua dia Sa'ad bin Mu'az. Pembantunya Usaid bin Hudair. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni, tuan-tuan, dia telah pergi ke kota Mekah. Dan dia bertemulah dengan sahabat-sahabatnya di kota Mekah. Iaitu dia bertemu dengan Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni anak kepada Umayyah bin Khalaf. Okey. Minta maaf. Sa'ad bin Mu'az dia bertemu dengan Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah anak kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni pembesar Quraisy. Kita boleh kata apa, tuan-tuan? Dia bertemu dengan rakan sejawat. Ni pembesar Madinah,
bertemu dengan pembesar Mekah. Safwan, minta maaf, Umayyah bin Khalaf orang Mekah, manakala Sa'ad bin Mu'az ni orang Islam yang duduk di Madinah, pergi ke Mekah buat ibadah umrah. Dia tawaf. Ketika dia tawaf tuan-tuan, tiba-tiba Abu Jahal nampak. Dan Abu Jahal ancam Sa'ad bin Mu'az. Kata Abu Jahal, wahai Sa'ad bin Mu'az, boleh kamu bersenang-senang tawaf di sini? Ketahui, aku tak izinkan kamu tawaf di sini, melainkan kamu kena halau pembelut agama kamu. Siapa? Iaitu Nabi SAW. Dia minta halau Nabi, barulah Abu Jahal izinkan Sa'ad bin Mu'az ni buat ibadah tawaf di kota Mekah. Apa ucapan Sa'ad bin Mu'az tuan-tuan? Sa'ad bin Mu'az kata pada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kalau kamu halang aku di sini, aku akan halang semua laluan dagangan kamu daripada Mekah pergi ke Syam. Waktu tu tuan-tuan, Abu Jahal dia terasa terancam dengan sumber ekonomi Mekah ni adalah hasil perniagaan. Dan dia tahu kalau dia halang Sa'ad bin Mu'az sebagai pembesar Madinah ni, dia halang, maka automatik mereka pun akan halang Abu Jahal dan orang Quraisy berniaga ke Syam. Lalu Abu Jahal kata apa tuan-tuan? Ni Abu Jahal ni dia sombong, ego. Dan Nabi sebut Abu Jahal ni sebagai hadza fir'aun hadhil ummah. Nabi kata apa? Firaun kepada umat aku ni Abu Jahal. Sebab apa? Sombongnya. Abu Jahal ni dia nak cover dia punya takut dia tuan-tuan. Dia kata apa? Selamat ada Umayyah bin Khalaf. Tak ada Umayyah bin Khalaf, kau ni aku kenakan. Contohlah. Dia nak cover tuan-tuan. Kalau ikutkan sebenarnya dia tahu ancaman daripada Sa'ad bin Mu'az tu sangat berbahaya. Kalau ditutup laluan, habis. Tapi sebabkan dia tak nak turunkan ego dia, maka dia kata apa? Selamat ada Umayyah bin Khalaf. Kalau tak ada Umayyah bin Khalaf, memang kamu kenalah dengan aku ni. Itu ancaman-ancaman yang berlaku. Jadinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini antara ancaman yang berlaku kepada orang-orang Madinah ketika dipimpin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut-berikutnya tuan-tuan, iaitu disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain. Berkaitan Nabi SAW dan para sahabat Nabi ni, sepanjang Nabi berada di Madinah, Nabi dan para sahabat ni seringkali dia menyandang senjata dia. Sama ada di dalam salat ataupun pada waktu-waktu yang lain. Kerana apa tuan-tuan? Sebab bila tibanya surat ancaman daripada Quraisy, waktu tu Nabi kata apa? Quraisy ni dia tak sekadar bercakap, tapi dia mungkin akan menyerang. Maksudnya dia bukan sekadar cakap tuan-tuan, makin dia akan bertindak. Jadi mereka ni sentiasa menyandang senjata-senjatanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan turunkan satu wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjamin keselamatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermulalah waktu tu tuan-tuan, Nabi ni lebih tenteram lagi. Sebab apa? Selagi mana Nabi tak menyelesaikan tugasnya sebagai Rasul, menyampaikan dakwah ni, selagi itulah Allah akan melindungi Nabi. Allah Ta'ala yang akan pelihara Nabi. Orang kita kata apa? Ni kabel lah tuan-tuan. Betul-betul dijaga, dipeliharanya baginda Nabi SAW. Benda tu menjadikan Nabi tenang. Dan Nabi kata apa para sahabat Nabi? Pulang. Kamu balik. Dan selepas ini kita rancang untuk melakukan strategi-strategi yang berikutnya. Selepas turun wahyu ni tuan-tuan, yang menjaga keselamatan Nabi dalam surah Al-Ma'idah, Allah terus turunkan surah Al-Hajj. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, surah Al-Hajj pada ayat yang ke-39, Allah turunkan wahyu mengizinkan Nabi untuk berperang. Allah mengizinkan Nabi untuk berperang. Dan Allah kata pada Nabi SAW, Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Kata Allah Ta'ala, diizinkan lilladzi, bagi orang-orang Islam itu, yuqatalun, yang diperangi oleh sesiapa sahaja, biannahum zulimu, kerana sesungguhnya mereka itu dizalimi, dianiaya. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang Islam diizinkan berperang. Diizinkan berperang dengan syarat mereka diperangi dan dizalimi. Itu syarat yang Allah Ta'ala letakkan. Kamu tak boleh menyerang tanpa sebab. Itu hanya diberikan keizinan setelah kamu diserang. Wahyu ni turun tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala sambung lagi ayat yang berikutnya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alladzina immakkannahum fil ard. Ketahuilah yang memberikan kamu kekuasaan di atas muka bumi ni Allah. Allah sebut makkannahum, yang memberikan kuasa kepada kamu di atas bumi ni Allah. Dan kuasa yang kamu ada tu tujuan apa? Aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Allah kata dirikan salat,
bayar zakat, suruh orang buat baik, cegah kemungkaran. 4 perkara ni tuan-tuan adalah bermaksud kamu jadi pemerintah bukan untuk berkuasa je, bukan untuk cari harta, bukan untuk kumpul follower. Tak, tapi adalah untuk meninggikan syariat Allah. 2 wahyu ni isyarat pertama diizinkan dengan syarat kamu diperangi terlebih dahulu. Kedua, kamu dilantik berkuasa dekat bumi Madinah ni adalah untuk meninggikan syariat Allah. Tidak ada sebab yang lain. Clear tuan-tuan, very clear. Allah Ta'ala sebut ayat ni. Tujuan dia apa? Supaya tak tersasar kepimpinan pada zaman tersebut. Jelas? Okey. Baik, bila berlakunya ni tuan-tuan, maka Nabi SAW terus susun strategi. Apa strategi Nabi tuan-tuan? Nabi telah menghantar ada 3 sariyah. 3 sariyah berturut-turut. Peristiwa ni tahun pertama hijrah. Pada tahun pertama hijrah ni tuan-tuan, Nabi SAW hantar 3 sariyah. Pertama bulan Ramadan, kedua bulan Syawal, ketiga bulan Zulkaidah. Okey, baik. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Bila Nabi diizinkan berperang, setelah mereka ni diperangi, maka strategi Nabi adalah sariyah. Sebelum kita nak bincang strategi ni, saya nak clearkan kepada tuan-tuan. Dalam bab Al-Maghazi, maksudnya bab peperangan-peperangan Nabi ni, para ulama sirah bahagikan kepada 3. Okay. Dia sebenarnya tuan-tuan, asal Nabi keluar je daripada Madinah, maka operasi itu akan termasuk dalam kategori Maghazi, perang. Termasuk dalam kategori perang. Tapi perang tu dipecah pada 3 bahagian. Pertama disebut sebagai sariyah. Kedua disebut sebagai ghazwah. Dan yang ketiga disebut sebagai ba'ath. 3 ni tuan-tuan, kita terjemah kalau bahasa Melayu kata perang. Tapi sebenarnya tak sama. Sariyah ni adalah operasi ketenteraan yang Nabi hantar para sahabat Nabi keluar daripada kota Madinah untuk satu misi. Tapi Nabi tak menyertai dalam peperangan. Nabi tak menjadi ketua panglima. Nabi masih lagi berada di Madinah. Yang keluar adalah para sahabat Nabi sahaja. Apa-apa operasi, tak semestinya operasi perang tuan-tuan. Kadang-kadang operasi menghendak musuh, mencari maklumat musuh, semuanya dipanggil sebagai sariyah. Tapi kalau kita tengok, semua tu duduk di bawah kategori maghazi, peperangan-peperangan baginda Nabi SAW. Kedua, dipanggil ghazwah. Ghazwah ni pula adalah peperangan yang Nabi sendiri menjadi general perang tu. Nabi terlibat dalam peperangan. Itu namanya ghazwah. Daripada banyak-banyak peperangan Nabi, kalau tuan-tuan tengok dalam bab maghazi ni, 10 tahun Nabi di Madinah, peristiwa perang dalam kehidupan Nabi ni berlaku hampir dalam 84 perang. 84 perang. Ada satu perang yang dipanggil sebagai ghazwah, tapi Nabi tak pergi. Ghazwah saya sebut tadi, Nabi jadi ketua panglima perang. Tapi ada satu perang, Nabi tak pergi. Tapi perang tu tak dipanggil sariyah. Tapi perang itu dipanggil ghazwah, macam Nabi pergi. Perang apa tuan-tuan? Namanya ghazwah Mu'tah. Ini peristiwa yang berlaku di Jordan tu. Ada satu tempat namanya Mu'tah. Dan peperangan itu tak dipanggil sebagai sariyah Zaid bin Harisah. Sebab dalam peperangan tu tuan-tuan, yang menjadi ketua panglima ada 3 orang. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Rawahah. Ada 3 orang. 3 syahid, naik Khalid bin Al-Walid. Nabi tak terlibat. Tapi dia tak panggil sebagai sariyah. Dia tetap dipanggil sebagai ghazwah. Nanti kita sampai ke perang tu, nanti kita akan bincang. Kenapa dia dipanggil sebagai ghazwah, tak dipanggil sebagai sariyah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, dipanggil sebagai ba'ath. Ba'ath ni ada berlaku beberapa kali dalam peristiwa ni. Ba'ath ni dia bukan perang tuan-tuan. Tapi adalah operasi yang Nabi hantar, satu kumpulan kita panggil delegasi. Tujuan dia apa? Tujuan adalah untuk berdakwah. Tujuan adalah untuk berdakwah. Tapi dia tetap duduk di bawah kategori Al-Maghazi. Peperangan-peperangan di bawah baginda Nabi SAW. Okey. Baik. Sekarang tuan-tuan, tahun yang pertama Nabi hantar 3 sariyah serentak. Minta maaf, berturut-turut. Ramadan, Syawal, Zulkaidah. Kenapa Nabi SAW hantar sariyah-sariyah ni tuan-tuan? Nabi hantar sariyah-sariyah ni ada beberapa sebab. 3 sebab. Sebab yang pertama adalah Nabi nak menunjukkan kekuatan kerajaan Islam Madinah.
Okay. Mula-mula Nabi hantar dekat sekian daerah, sekian daerah, sekian daerah. Kalau kita tengok pada peta tuan-tuan, daerah itu adalah di penjuru-penjuru kota Madinah. Luar kota Madinah, penjuru-penjuru tu. Tujuan dia apa tuan-tuan? Supaya pedagang-pedagang maklum kawasan ini sudah duduk di bawah wilayah Islam. Okay, ini macam operasi ketenteraan lah. Dia hantar-hantar ni tuan-tuan, supaya orang yang melalui kawasan dagangan ni tahu, oh kawasan ni dah duduk di bawah wilayah Islam. Menzahirkan kekuatan. Ini tujuan Nabi adalah untuk menzahirkan kekuatan. Sedangkan waktu ni tuan-tuan, Nabi ni dalam keadaan yang sangat terhad. Nabi kekurangan tentera dan Nabi tidak ada senjata. Sangat-sangat terhad. Jadi Nabi gunakan strategi apa yang ada. Jadi paling mudah Nabi hantar Sariyah. Pertama adalah untuk menunjukkan, menzahirkan kekuatan. Kalau orang serang memang macam-macam boleh berlaku. Tapi Nabi terpaksa buat, hantar. Sebab nak bagi tahu daerah ni di bawah wilayah Islam. Kedua, lebih besar lagi tujuan Nabi adalah untuk mengikat perjanjian damai. Bila Nabi pergi ke daerah ini, misi pertama sekali adalah untuk perjanjian damai. Maksudnya perjanjian damai antara kerajaan Islam Madinah dengan orang tempatan. Dan ini adalah serampang dua mata. Pertama, misinya adalah dakwah. Islamkan orang-orang tempatan. Kedua, kalau dia tak Islam, tak mengapa. Sebab la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam beragama ni. Cumanya bila mereka mengikat perjanjian damai, selepas ini Nabi tak hantar tentera dah kat situ. Tapi kawasan itu sudah menjadi kawasan sekutu kerajaan Islam Madinah. Kan Nabi kekurangan tentera tuan-tuan. Kalau tentera semua dah dihantar ke kawasan-kawasan tertentu, siapa lagi yang nak tinggal kat kota Madinah? Jadi Nabi buat strategi ini adalah untuk meramaikan sekutu-sekutu baginda Nabi SAW. Dan dia punya perjanjian damai itu memang win-win situation lah. Dan mereka yang berada di luar daerah ni rasa terlindung dan dipelihara oleh kerajaan Islam Madinah. Nabi senaraikan dia punya perjanjian-perjanjian dia. Jadi mereka semua setuju. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, tujuan Nabi SAW buat Sariyah ini adalah sebagai trade war. Perang dagangan. Perang dagangan. Nabi tak mampu lagi untuk berperang one by one tuan-tuan, perang secara terbuka. Tapi yang boleh Nabi buat adalah secara dagangan. Artinya, lokasi tiga yang pertama ni Nabi letak semuanya di highway perdagangan di antara Mekah menuju ke Syam. Memang strategik lah. Satu, dia duduk di penjuru-penjuru kota, luar kota Madinah untuk zahirkan kekuatan. Dalam masa yang sama, tempat yang Nabi pilih ni adalah semuanya di highway laluan dagangan Mekah ke Syam. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia, orang Mekah dia perlu sedar yang mana mereka ni berada di dalam kesesatan. Itu je Nabi nak buat. Tujuan Nabi ni bukan Nabi nak bermusuh, bukan Nabi nak berperang sangat. Tapi Nabi terpaksa buat untuk bagi kesedaran kepada orang Quraisy, kamu ni berada dalam kesesatan, dalam keadaan batil ni. Sebab itu kami buat roadblock ni. Dan yang keduanya tuan-tuan, Nabi nak orang Quraisy sedar yang mana laluan-laluan dagangan mereka ni dalam ancaman bahaya. Kalau kita baca dalam Quran tuan-tuan, Allah kata apa? Li'ila fi Quraisy. Orang Quraisy ni dia diberikan keistimewaan secara tradisi. Kalau orang Quraisy berdagang Mekah ke Yaman, Mekah ke Syam, semua laluan-laluan itu tidak akan dihalang. Kenapa? Sebab dia ada privilege. Kenapa? Quraisy. Dia lesen besar tuan-tuan. Nama Quraisy dia tidak akan dirompak oleh lanun-lanun padang pasir. Itu orang Quraisy, kelebihan dia tuan-tuan. Kelebihan yang diberikan. Kenapa orang takut dengan Quraisy? Sebab mereka itu adalah penjaga Kaabah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, li'ila fi Quraisy ila fi rilatas syita'i was-saif falyabudu rabba hadzal bait. Allah bagi tahu rumah itu menjadi sebab kenapa kamu dapat keistimewaan itu, hadzal bait. Tapi kamu tak sembah Tuhan kepada pemilik rumah itu. Allah nak bagi tahu pada orang Quraisy supaya mereka ni sedar. Mereka dapat keuntungan tu sebab Kaabah tu saja. Tapi kamu sendiri tak menyembah Tuhan pemilik Kaabah tu. Okay. Jadinya bila Nabi buat roadblock, barulah Quraisy ni dia tersentak. Kita ni dah menjadi tradisi, seronok sangat dah enjoy sangat dah. Setiap waktu kita berdagang tak ada orang buat roadblock kepada orang Quraisy. Tiba-tiba tentera-tentera Islam Madinah berani buat. Kalau kita baca riwayat sejarah tuan-tuan, hasil pendapatan Mekah ni
3/4-nya datang daripada perniagaan perdagangan di Syam. 3/4. 1/4 saja datang daripada Yaman. 3/4 lagi keuntungan daripada Syam. Kalau Nabi tutup semua laluan tu tuan-tuan, kita boleh nampaklah Nabi telah menghalang ekonomi Mekah ni daripada berkembang. Jadi menyebabkan Mekah ni jadi sulit lah. Rugi ekonomi tuan-tuan. Ekonomi dia jadi teruk. Okay. Jadi itu yang Nabi SAW lakukan. Jadinya bila mereka terasa terancam macam tu, maka Nabi berfikir, ini disebut dalam kitab-kitab sirah tuan-tuan. Tujuan Nabi macam tu untuk sedarkan mereka sesat. Untuk takut-takutkan ekonomi mereka supaya mereka cepat tersedar. Bila dia tahu ada ancaman macam ni, apa yang berlaku tuan-tuan? Maka orang Quraisy automatiklah cuba nak berdamai dengan kerajaan Islam Madinah. Itu mestinya. Nak berdamai dengan kerajaan Islam Madinah. Mereka akan membatalkan orang-orang Islam Madinah daripada berdakwah, dan yang lebih utama lagi adalah menghentikan penyiksaan orang Quraisy kepada orang-orang Islam yang lemah di kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi tuan-tuan, ini impian Nabi tapi tak berlaku. Yang berlaku, orang Quraisy nak berperang dengan baginda Nabi SAW. Maka tercetuslah perang yang pertama selepas ini, iaitu peperangan Badar. Dia barulah masuk ke topik tu tuan-tuan. Orang Quraisy maksudnya ada ego dia. Dia tak nak kendurkan ketegangan ini, dia lawan juga. Akhirnya tercetus perang Badar. Kenapa jadi macam ni tuan-tuan? Sebab Abu Jahal. Abu Jahal ni dia memang tak nak tunduk dengan mana-mana kuasa pun. Yang dia rasa dialah yang paling benar dan dialah yang paling betul. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, Abu Jahal ni pernah ditanya oleh ayah Khalid bin Al-Walid. Ayah Khalid bin Al-Walid ni tuan-tuan namanya Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Dia musyrik tuan-tuan. Dia pernah tanya pada Abu Jahal. Dia kata, wahai Abu Jahal, apa pandangan kamu tentang Muhammad? Abu Jahal sendiri sebut tuan-tuan, dan ini direkodkan dalam kitab tafsir. Abu Jahal sebut apa? Siapa yang mengatakan Muhammad pembohong, dia pembohong. Ini Abu Jahal sebut tuan-tuan. Siapa kata Muhammad pembohong, dia pembohong. Lalu kata Al-Walid bin Mughirah, kalau begitu, kenapa kamu menolak dakwah Muhammad? Kenapa kamu tolak dakwah Muhammad? Kata Abu Jahal, cukuplah Bani Hashim memegang semua perkara-perkara di kota Mekah. Yang bagi makan kepada jemaah haji orang Mekah. Yang bagi minum kepada jemaah haji pun orang Mekah. Yang memimpin kepimpinan peperangan pun orang Mekah. Takkanlah sampai bab nubuwah kita nak beri kepada orang, yang bagi makan Bani Hashim, yang bagi minum Bani Hashim. Takkanlah dalam bab nubuwah kenabian pun kita nak berikan kepada Bani Hashim. Habis yang kami ni apa yang dapat? Sebab Abu Jahal ni dia Bani Makhzum. Dia ada perselisihan di antara kabilah tuan-tuan. Ego lah. Ini kalau cerita politik tuan-tuan, dia sama-sama macam sama, tapi sebenarnya ada kepentingan peribadi, individu. Sebab itu dia kata, aku macam mana pun aku tak akan setuju dengan Muhammad sampai bila-bila. Inilah namanya kibir. Kibir, iaitu orang yang sombong. Nabi kata sombong ni apa tuan-tuan? Dia menafikan kebenaran dan dia merendahkan orang lain. Itu sifat kepada Abu Jahal. Sifat Abu Jahal. Baik, yang kedua tuan-tuan, ada seorang pemuda Mekah ni tanya benda yang sama kepada Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, namanya Ahnas, apa pandangan kamu kepada Muhammad? Abu Jahal kata apa? Siapa yang kata Muhammad pembohong, dialah pembohong. Sebab nak cerita tuan-tuan, Nabi ni, Abu Jahal dan orang-orang Mekah bagi Nabi ni Datuk Syib kepada dia tuan-tuan, Al-Amin. Tak ada nama Datuk kan. Dia bagi Datuk Syekh Al-Amin gelaran tu tuan-tuan. Sebab itu Abu Jahal kata macam tu. Siapa kata Muhammad pembohong, dia pembohong. Lalu bila Ahnas kata kalau begitu kenapa tolak dakwah Muhammad? Abu Jahal kata apa? Dulu aku pernah dengar wanita-wanita Mekah pernah sebut siapa yang orang wanita-wanita Mekah kata apa? Abu Jahal, Abu Hakam, gelaran Abu Jahal, satu masa nanti dia akan menjadi pengikut Muhammad. Ini ucapan daripada wanita-wanita Mekah. Dan Abu Jahal kata apa? Aku sama sekali tidak akan menjadi pengikut Muhammad sampai bila-bila. Walaupun dia tahu kebenaran itu ada pada Nabi, tapi dia akan nafikan sampai bila-bila. Inilah namanya kesombongan. Sebab itu tercetusnya perang Badar, dan Abu Jahal dia tak nak tarik handbrake. Dia masih lagi berdegil walaupun dah ada ancaman daripada baginda Nabi SAW menutup laluan-laluan dagangan orang Mekah menuju ke Syam. Okey, baik. Sekarang tuan-tuan, kita masuk perang yang pertama, namanya Sariyah. Perang Badar tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat-riwayat sirah, perang Badar ni
Dia berlaku dia adalah perang yang ke-9. Dia ada Sariyah ni, ada 8 operasi berlaku, barulah berlakunya Badar. Kenapa Allah takdirkan berlakunya operasi-operasi ni tuan-tuan, kita panggil sebagai Sariyah ni? Salah satunya tuan-tuan adalah untuk menjadi latihan operasi ketenteraan kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni semua tak ada pengalaman. Kalau tuan-tuan tengok, tahun pertama hijrah ni, 3 operasi Sariyah ni, 3-3 ni semua orang Mekah, orang Muhajirin. Orang Ansar tak ada, kosong. Orang Ansar tak terlibat pun. Hanya semua orang Mekah tuan-tuan. Dan dia masuk tahun kedua pun macam tu juga. Semua orang Mekah, orang Madinah tak ada. Saya dah pernah sebut tuan-tuan. Orang Mekah bangsa korporat, ahli perniagaan. Orang Muhajirin ni bangsa korporat. Manakala orang Ansar ni bangsa perang. Sedangkan peperangan ni semuanya orang Mekah, orang Muhajirin, tak ada pun orang Ansar. Jadi 8 kali peperangan ni menjadi latihan operasi kepada tentera-tentera Mekah ni, kepada Nabi dan para sahabat ni, supaya bersedia menghadapi Badar. Ini antara hikmah kenapa Badar itu berlaku pada operasi yang ke-9. 8 yang pertama itu adalah sebagai latihan. Okey, baik. Kita tengok tuan-tuan. Yang pertama, ada satu Sariyah ni dikenali sebagai Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sariyah ni dihantar dekat satu daerah namanya Saiful Bahri. Nama orang kan selalunya, nama Saiful Bahri ni. Satu lokasi tu namanya Saiful Bahri. Yang menjadi ketua panglimanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Tenteranya adalah 30 orang tentera. Dan operasi ini semuanya orang Mekah. Dekat sini cukup ada tanda-tanda tuan-tuan. Pertama tuan-tuan, Nabi ni bila dia buat operasi jihad, kita katalah operasi ni tuan-tuan, Nabi tak hantar orang-orang lain tuan-tuan. Tapi yang Nabi hantar adalah ahli keluarganya terlebih dahulu. Kenapa Nabi tak hantar dirinya tuan-tuan? Adakah Nabi reserve dirinya? Tak. Tanggungjawab Nabi di Madinah ni banyak. Banyak benda Nabi nak kena uruskan. Pentadbiran, pengurusan, nak melicinkan. Jadi Nabi menghantar wakil keluarga dia. Siapa? Hamzah. Dan kita kenal Hamzah ni tuan-tuan, dia dengan Nabi ni adalah adik-beradik susuan. Hamzah bukan sekadar pakcik Nabi, tapi dia juga adalah adik-beradik susuan. Sebab Hamzah dengan Nabi ni beza umurnya 3 tahun je tuan-tuan. Walaupun dia pangkat pakcik, tapi dia beza dia 3 tahun. Dan dia sangat akrab dengan baginda Nabi SAW. Dan Hamzah ni dia seibu susuan dengan Nabi ni daripada Thuwaibah. Thuwaibah ni adalah hamba kepada Abu Lahab. Pakcik Nabi SAW, abang kepada Hamzah. Dia ada Abu Lahab, dia ada seorang hamba Thuwaibah. Jadi Thuwaibah ni yang susukan Hamzah, Thuwaibah ni lah yang susukan Nabi SAW. Jadi mereka ni rapat. Nabi hantar siapa? Orang yang adik-beradik dengan dia. Kira kata tuan-tuan, bayang-bayang Nabi SAW lah. Ni Hamzah hantar. Walk the talk lah tuan-tuan. Sebab ni isu perang ni. Ni bukan isu ambil harta peperangan. Kalau ambil harta peperangan, ya kita hantar keluarga kita sebab keuntungan kan. Tapi isu peperangan, logik akal kita, ahli keluarga kita, kita reserve lah. Kita hantar yang bawah-bawah dulu ni. Selalunya macam tu, tapi tak. Nabi hantar frontliner dia adalah keluarga aku sendiri. Tujuannya apa tuan-tuan? Untuk tunjukkan kepada para sahabat Nabi, yang kita sebut ni bukan angan-angan kosong. Ini adalah tanggungjawab kita bersama. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Nabi hantar Hamzah. Yang kedua, semua tentera ni adalah tentera daripada Mekah, Muhajirin. 30 orang tentera ni adalah orang-orang Mekah, orang-orang Muhajirin. Kenapa orang Muhajirin yang menyertai tuan-tuan? Kenapa orang Ansar tidak? Sebab dalam perjanjian Aqabah, dalam perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua, perjanjian Nabi dengan orang Madinah sebelum Nabi hijrah ni tuan-tuan, orang Madinah hanya mempertahankan Nabi dalam kota Madinah sahaja. Luar kota Madinah, mereka ada hak untuk tak pertahankan Nabi. Ini dalam perjanjian. Sebab itu Nabi tak pernah suruh pun orang Ansar terlibat dalam peperangan ni. Nabi tak suruh pun. Nabi minta orang-orang Mekah. Dan orang Mekah memang terbukti lah. 13 tahun bersama dengan Nabi, sudah terbukti dah keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sebab itu nanti tuan-tuan akan tengok tahun kedua hijrah, dalam peperangan Badar, di pertengahan jalan, Nabi SAW kumpulkan balik sahabat-sahabat Nabi. Ada spy kata, perisik kata, Abu Jahal dah keluar 1,300 tentera dah. Mekah menuju ke Badar. Nabi berhenti kejap, meeting. Nabi kata apa? Kita nak terus ke kita nak balik?
Meeting tuan-tuan, sampailah orang Ansar, Sa'ad bin Mu'az berdiri. Dia kata apa? Kita teruskan misi, kami akan bersama dengan kamu. Waktu tu Nabi sangat gembira. Sebab Nabi tahu, orang Madinah tak wajib untuk pertahankan Nabi di luar kota Madinah. Tapi orang Madinah tunjukkan kesanggupan mereka bersama dengan Nabi SAW. Sebab itu tahun-tahun pertama ni tidak terlibat orang-orang Mekah. Orang-orang Madinah, hanya orang Mekah sahaja. Baik. Hamzah bawa 30 orang tentera tuan-tuan. Manakala rombongan musuh pula, rombongan ini kita panggil kafilah. Daripada Mekah, kafilah. Iaitu rombongan daripada Abu Jahal. Abu Jahal jadi ketua pedagang. Dia tak berperang tuan-tuan. Tapi Abu Jahal ni dia ada 300. Dia bawa dia punya, kita kata apa, rombongan pedagang lelaki lah sebagai pengawal saja. 300 orang. Abu Jahal jadi ketua dia. Dan mereka ni baru balik daripada Syam menuju ke kota Mekah. Menuju tuan-tuan. Jadi orang Islam ni buat roadblock. Kenapa orang Islam buat roadblock tuan-tuan? Kenapa orang Islam buat roadblock? Adakah orang Islam ni nak jadi lanun padang pasir? Jawapannya adalah tidak. Ini kena clear tuan-tuan. Kalau kita baca di internet, ramai orang menuduh Nabi ni dan orang-orang Islam di Madinah ni menjadi lanun di padang pasir. Sebab apa? Dia merampas harta-harta orang Mekah. Jawapannya tidak. Nabi dan para sahabat keluar daripada kota Mekah dengan syarat yang diletakkan oleh orang Quraisy, jangan bawa harta, tinggalkan semuanya. Sebab itu Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf sampai ke Madinah tuan-tuan, bawa title je lah. Tapi title tak ada apa-apa, harta tak ada, kosong. Relax tuan-tuan, tak ada apa-apa, kosong. Sebab harta semua ditinggalkan di kota Mekah. Dan harta mereka di kota Mekah tu dirampas oleh orang Quraisy, dan orang Quraisy ambil jadi modal dagangan mereka ke Syam dan juga ke Yaman. Kita tengok jahat sungguh tuan. Dia suruh jangan bawa, dia ambil, dia pergi berniaga pula harta tu. Jadi Nabi SAW hantar sahabat Nabi ni adalah untuk ambil harta mereka sendiri. Ambil harta mereka sendiri. Dan yang keduanya tuan-tuan, logiknya mereka duduk di zaman kancah peperangan. Kalau nyawa pun halal untuk diperangi, sudah tentu harta lebih lagi lah halal untuk diambil. Jadi itulah antara sebab kenapa mereka ni buat roadblock. Okey. Di pertengahan jalan tuan-tuan, mereka sampailah dekat satu kawasan namanya Saiful Bahri. Dekat kawasan tu tuan-tuan, mereka dah bertembung dah. Kumpulan Abu Jahal dan juga kumpulan Hamzah dah bertembung dah. Tapi peperangan tak berlaku. Kenapa tuan-tuan? Sebab ada tuan rumah dekat situ namanya Majdi bin Amru Al-Juhaini. Dia ni kata apa? Dia cakap dengan Abu Jahal macam ni, Abu Jahal tak jadi perang. Dia cakap dengan Hamzah macam ni, tak jadi perang. Kenapa tuan-tuan? Saya bagi contoh macam ni. Ada musuh datang daripada Kelang. Ada seorang lagi pula datang daripada Ampang. Jumpa dekat USJ tuan-tuan. Takkan kita nak berlaku peperangan kat tempat kita. Kita kalau boleh jangan berlaku perang lah. Kalau nak kamu keluar lah. Jadi orang yang duduk kat USJ ni tuan-tuan, dia mendamaikan dua-dua pihak ni. Kamu nak gaduh, jangan gaduh kat sini. Akhirnya tak berlakulah pertemuan. Tapi kesan tu ada. Abu Jahal mula rasa terancam. Sebab sebelum ni dia rasa gembira berdagang tuan-tuan. Tak ada orang pernah buat roadblock, tak ada orang pernah ancam harta-harta mereka. Tapi inilah kali pertama Hamzah pula yang digelar sebagai Asadullah ni ancam Abu Jahal. Dan Abu Jahal mula rasa terancam dengan ancaman ini. Ini menzahirkanlah kekuatan daripada tentera-tentera Islam. Okey, baik. Selesai perang yang pertama tuan-tuan. Ringkas-ringkas je tuan-tuan. Sebab perang-perang ni dia hanya menjadi rentetan kepada peperangan Badar. Okey. Perang yang kedua pula tuan-tuan berlaku pada bulan Syawal. Dan peperangan ini dikenali sebagai Sariyah Ubaidah bin Harith bin Al-Muttalib. Dan Sariyah ini disebut sebagai Sariyah Rabi'. Sariyah Rabi'. Daerah perang tu namanya Rabi'. Dan dia punya ketua panglima dia adalah Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Siapa Ubaidah Al-Harith ni tuan-tuan? Dia merupakan adalah pakcik Nabi SAW. Orang Mekah juga. Orang Mekah. Sebab apa? Datuknya namanya Al-Muttalib. Siapa Al-Muttalib? Al-Muttalib ini adalah adik kepada moyang Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim kan? Hashim bin Abdul Manaf. Hashim tuan-tuan, dia ada adik dia. Adiknya bernama Al-Muttalib. Hashim ni dia ada adik namanya Al-Muttalib. Kalau kita ada carta tuan-tuan, Hashim ni nama sebenarnya adalah Amru. Adiknya
iaitu bernama Al-Muttalib. Dua-dua ni adik-beradik tuan-tuan. Sebab itu ada kabilah namanya Bani Hashim, satu lagi namanya Bani Al-Muttalib. Dua-dua kabilah ni tuan-tuan yang diboikot pada zaman tahun yang ke-8 kenabian sampailah tahun ke-10 kenabian, sebelum Abu Talib wafat, sebelum Khadijah wafat tu. Ada 3 tahun diboikot tu. Inilah Bani Al-Muttalib dan inilah Bani Hashim. Ni keluarga Nabi lah ni. Cuma dia sebelah datuk belah sana pula. Okey. Jadinya, kita cerita sikit lah tuan-tuan, nak bagi nampak lebih clear lagi. Hashim ni dia pemerintah. Okey, Hashim ni dia pemerintah. Satu hari Hashim ni dia nak berdagang ke Syam. Dia orang Mekah kan, dia nak berdagang ke Syam. On the way dia berdagang ke Syam, dia singgah ke Yathrib. Di Yathrib dia telah berkahwin dengan seorang wanita namanya Salma binti Amru. Dia kahwin. Tapi kahwinnya adalah touch and go lah. Tu budaya zaman dulu. Kahwinnya touch and go. Dia kahwin, kemudian dia tinggalkan. Takdir Allah, Hashim ni akhirnya wafat di Gaza. Dia wafat dekat Gaza. Di Palestin hari ni. Di Gaza dia wafat. Jadi, sedar tak sedar tuan-tuan, hasil perkahwinan Hashim ni dengan Salma daripada Yathrib ni tuan-tuan, menghasilkan ada seorang anak. Dan anak itu dikenali dengan nama Syaibah. Syaibah. Kenapa anak tu nama Syaibah tuan-tuan? Sebab anak tu waktu dia lahir ada tumpuk uban dekat kepala dia. Dia budak lagi, baby lagi, lahir tapi ada uban. Dan orang Quraisy percaya, siapa budak yang lahir dengan ada uban di kepalanya, budak ni umurnya panjang. Umurnya panjang. Jadi kerana itu sebagai satu tanda yang baik, maka dia memberilah nama pada anak ni dengan nama Syaibah. Syaibah tu maksudnya uban. Uban. Kita mungkin rasa, kenapa bagi anak nama uban tuan-tuan? Saya rasa tak pelik. Kalau kita macam tu juga, anak lahir hari Jumaat, Jumaat namanya, Haji Jumaat. Anak lahir hari Khamis, hari namanya Haji Khamis, Haji Isnin. Ni siapa? Haji Syawal. Macam-macam. Nama bersempena dengan suasana kan. Jadi nama budak ni Syaibah. Jadi tuan-tuan, bila Hashim wafat, yang naik jadi pemerintah Mekah siapa? Al-Muttalib, adik dia. Adik naik jadi pemerintah. Bila adiknya naik jadi pemerintah tuan-tuan, Al-Muttalib naik, Al-Muttalib tahu dia perlu ada pengganti dia. Dan dia dah tua dah. Maka dia cari-cari, baru dia teringat. Hashim tinggalkan ada seorang anak nama Syaibah dekat Yathrib. Jadi dia pun pergi ke Yathrib tuan-tuan. Pergi ke Yathrib. Dia pujuk Salma ni supaya apa? Serahkan Syaibah ni pada dia. Budak ni kecil lagi masa ni. Dia kata apa? Tolonglah kamu serahkan anak kamu ni kepada aku nak bawa balik kota Mekah ni. Iaitu nak tengok pemerintahan bapa dia. Salma ni berat hati tuan-tuan nak serahkan anak dia. Tapi dipujuk-pujuk, akhirnya dengan berat hati dia kata tak apalah, ambillah. Jadi Al-Muttalib ni bawa Syaibah, anak saudara dia. Syaibah ni duduk atas unta tuan-tuan. Berjalanlah daripada Madinah, Yathrib, sampailah ke kota Mekah. Masuk kota Mekah tuan-tuan, Syaibah ni, budak ni duduk atas unta, Al-Muttalib tarik unta tu. Dan orang Mekah nampak, dia kata apa? Tu, yang atas unta tu namanya Abdul Muttalib. Maksudnya apa tuan-tuan? Budak tu bukan nama Syaibah, tapi budak itu adalah Abdul, hamba kepada Al-Muttalib. Siapa budak tu tuan-tuan? Itulah datuk Nabi SAW. Abdul Muttalib datuk Nabi ni, dia tak lahir dekat Mekah. Dia lahir dekat Yathrib, di kota Madinah Al-Munawwarah. Cuma waktu tu tak dipanggil sebagai Madinah Al-Munawwarah. Jadi Al-Muttalib ni dia ada anak namanya Al-Harith. Harith ada anak lagi namanya Ubaidah. Dia ni lah yang menjadi ketua panglima perang ni. Ni keluarga Nabi tuan-tuan. Tadi Hamzah ni daripada Bani Hashim. Sekarang Nabi hantar ketua panglima perang daripada Bani Al-Muttalib, keluarga Nabi SAW. Dan dalam peperangan ni tuan-tuan, yang terlibat adalah 60 orang tentera. Dan tentera ni semuanya adalah orang Muhajirin, orang Mekah. Okey. Poin yang sama juga tuan-tuan, iaitu semua yang pergi ini adalah orang-orang Mekah. Dan dalam peperangan ni tuan-tuan, berlakulah kita kata panah memanah di antara dua pihak ni, tentera Islam dengan tentera musyrikin. Tentera musyrikin ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan pula ada 200 tentera dia. Okey, 200 tentera dia. Mereka saling lawan berpanah. Tapi orang yang pertama yang melepaskan panah ketika itu tuan-tuan adalah adalah
namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia terkenal sebagai dipanggil sebagai Fihris Islam, orang pertama yang melepaskan panah kepada musuhnya, dan itu adalah sebagai satu penghormatan. Contohlah tuan-tuan, ada satu peristiwa besar, dia menjadi kebanggaan lah. Saya ingat lagi, Tan Sri Hasan Azhari, dia ni tokoh Quran lah di Malaysia kita ni, mengajar muqaddam kan di TV-TV dulu. Kemudian dia ni terkenal juga kerana apa? Waktu hari kemerdekaan, dialah orang yang menjadi muazzin tu. Satu penghargaan tuan-tuan, dan anak dia, cucu dia gembira dan berbangga dengan pencapaian Datuk. Dia lah satu penghormatan. Macam itulah Sa'ad bin Mu'az ni, sebab dia ni orang yang terlibat dalam peperangan dan dia lebih ke depan, dengan dia lah menjadi orang pertama yang melepaskan anak panah. Maka sebab itu dalam kitab-kitab sirah tuan-tuan memang menyebutkan Sa'ad bin Mu'az ni adalah orang yang diakui lah bakat dia dalam bidang ketenteraan. Alim, kemudian dia pakar dalam ketenteraan. Dan nanti kita akan tengok Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia terkenal dengan satu kelebihan, iaitu doa yang mustajab. Doa yang mustajab, sangat mustajab doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pernah jadi gubernur tuan-tuan. Satu hari, waktu tu zaman Amirul Mukminin Umar Khattab, Sa'ad bin Mu'az ni dia jadi gubernur. Rakyat dia tu tak puas hati dengan dia. Rakyat dia tak puas hati dengan dia. Datanglah rakyatnya pergi ke Madinah mengadu kepada Amirul Mukminin. Baik, kita pergi lalu azan insya Allah tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sikit tuan-tuan. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia Allah Ta'ala ada turun satu wahyu kepada Nabi SAW dalam surah Luqman. Ni waktu tu Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia telah diugut oleh ibu dia supaya kembali kepada agama musyrik. Dan ibu dia kata, aku takkan makan, aku takkan minum, dan aku takkan buat apa-apa melainkan anakku ni kembali kepada agama asalnya. Dan Sa'ad bin Mu'az ni terus Sa'ad bin Abi Waqqas ni terus menerus dengan konsisten, dia tetap dengan agamanya. Dia kata kalau ibu diberikan 100 nyawa ataupun 1000 nyawa, ibu mati hidup balik, mati hidup balik, saya takkan kembali kepada agama asal dia. Ibu dia dengar tuan-tuan, dalam keadaan dia tengok anak dia memang tekad untuk kekal dengan agama Islamnya, ibu dia kata lepas ni memang tak payahlah. Ibu dia terus ambil makan, ambil minum, terus makan dan terus minum. Allah Ta'ala rakamkan tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Luqman cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dan dia salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin sebagai ahlul jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan pernah didoakan oleh Nabi SAW dalam satu doa dalam riwayat Al-Hakim. Nabi doa kata apa? Allahumma saddid ramaitah. Wahai Allah, kau tepatkanlah panahnya, wa ajib da'watah, dan kau makbulkan doanya. Dan doa Sa'ad bin Abi Waqqas ni sangat-sangat mustajab. Sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas dia ni kesatria Islam dalam bidang panah, dan dia juga memiliki doa yang sangat mustajab. Ada satu kisah tuan-tuan, banyak kisah, tapi satu kisah ni, waktu dia jadi gubernur, ada fitnah kepada dia mengatakan dia ni tak pandai salat, dia tak pandai memimpin, dia tak baca Quran dan sebagainya. Laporan tu sampai kepada Amirul Mukminin Umar Khattab. Umar Khattab tuan-tuan panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Panggil Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke Madinah. Nak cerita pada Sa'ad bin Abi Waqqas betul ke laporan yang disampaikan. Sa'ad bin Abi Waqqas pun pertahankanlah dirinya. Dia kata apa? Kalau benarlah saya ni tak buat benda ni, aku doakan orang yang menuduh aku itu dipanjangkan usianya menjadi orang yang dibenci. Dia jadi orang yang dipanjang usia tapi dibenci oleh manusia yang lain. Ni doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar Khattab pula tuan-tuan, dia pun tak mengambil satu tindakan secara melulu. Dia pun pergilah ke negeri yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dia tanya satu-satu, satu daerah ke satu daerah, satu daerah ke satu daerah, apa pandangan kamu pada Sa'ad bin Abi Waqqas? Semua puji yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas ni kepimpinannya dihormati, kepimpinannya disayangi oleh rakyatnya. Melainkan ada satu kabilah, saya tak ingat nama kabilah ni, tapi satu kabilah ni tak, dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni paling teruk lah. Tuan-tuan, ringkas ceritanya, Allah Ta'ala takdirkan orang yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas ni sebagai pemimpin yang tak bagus dalam pemerintahan tu, Allah takdirkan dia ni dipanjangkan umurnya. Dalam riwayat kata apa? Umurnya terlalu panjang sampai bulu kening dia ni gugur.
Tua sungguh tuan-tuan, tua sungguh. Tapi memiliki akhlak yang paling buruk. Dia duduk di tengah jalan dan dia sentiasa menggoda-goda wanita-wanita yang melalui jalan tersebut. Dan semua orang tak suka kepada lelaki tersebut. Dan semua orang tahu yang mana dia ni adalah kesan daripada doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab dia pernah tuduh fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin yang tak disayangi oleh rakyatnya. Baik, kemudian tuan-tuan, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni selepas peristiwa yang dipimpin oleh Ubaidah Al-Harith Al-Muttalib ni tuan-tuan, perang yang ketiga, perang Zulkaidah ni tuan-tuan, saya berdiri kat sini. Perang Zulkaidah ni dikenali sebagai Sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi nampak kepimpinan dia. Lalu dialah menjadi ketua panglima perang pada satu Sariyah dan dihantar dekat satu daerah namanya Al-Kharar. Al-Kharar. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, dia bertembung. Dia bawa 20 orang tentera Islam dan dia tak bertembung tuan-tuan. Dia berhenti dekat Al-Kharar sebab Nabi kata apa? Kalau kamu bertemu dengan musuh sampai ke Al-Kharar saja, kamu jangan lepas daripada kawasan Al-Kharar. Sebab apa? Itu nak tunjukkan daerah wilayah Islam. Lepas tu dia dah keluar daripada wilayah Islam. Kalau kamu bertembung mereka dalam wilayah Al-Kharar, tahan. Tapi kalau dah terlepas wilayah Al-Kharar, tinggalkan. Takdirnya waktu Sa'ad bin Abi Waqqas sampai di Al-Kharar, laluan pedagang-pedagang Quraisy dah terlepas daripada laluan tersebut. Mereka dah sampai ke Syam dah. Jadi mereka tak sempat untuk bertembung. Okey, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pun pulang terus ke kota Madinah. Habis peperangan ni tuan-tuan, masuk bulan haram. Masuk bulan haram. Bila masuk bulan haram tuan-tuan, bulan berikutnya, tahun berikutnya Safar, habis bulan Muharram, bulan haram, masuk Safar, Nabi SAW sendiri yang memimpin perang. Dan itu perang pertama, namanya Ghazwah Al-Abwa. Nanti kita akan jumpalah perang ni tuan-tuan, insya-Allah di masa yang akan datang, pertemuan yang akan datang. Moga-moga tuan-tuan, inilah sedikit kisah baginda Nabi SAW meninggikan agama Allah, mempertahankan agama Allah. Moga-moga kita yang tahu cerita ni menambahlah keimanan kita dan mengucap terima kasihlah, syukur sebab mereka yang bersusah payah, akhirnya kitalah yang menikmati tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.